وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita maklum hadirin dan hadirat, kitab kita ini sebenarnya adalah kitab ringkasan. Ia bukan kitab keseluruhan, tetapi ia merupakan kitab ringkasan. Dan ia diringkaskan daripada kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim ataupun Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Manakala mukhtasar ini ataupun ringkasan ini ia ditulis oleh ulama kontemporari, iaitu Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazid. Ahmad bin Osman Al-Mazid. Jadi kita kena jelas tentang ringkasan ini adalah ditulis oleh ulama kontemporari, tetapi kitab asal yang kita jadikan sebagai perbahasan dikaryakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi kita masih berada pada perbahasan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat. Iaitu pada kuliah kita yang lepas, pada minggu yang lepas, kita ada menceritakan berkenaan dengan i'tidal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin sambung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Bagaimana baginda sujud. Dan disebutkan di sini kata-kata daripada penulis kitab, hadirin dan hadirat. Dan bila saya sebutkan penulis kitab, ia merujuk kepada kata-kata penulis asal, iaitu Ibnul Qayyim. Ini kata-kata Ibnul Qayyim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Apabila Nabi ingin sujud, Nabi akan meletakkan dua lutut baginda terlebih dahulu, menurunkan dua lutut baginda terlebih dahulu sebelum dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sudut praktikalnya hadirin dan hadirat, apabila kita bangun daripada rukuk, kita akan melafazkan Sami'allahu liman hamidah. Dan kita membaca zikirnya Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu ataupun Allahumma Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dan kesemua riwayat-riwayat zikir-zikir ini kita telah sebutkan pada majlis yang lepas. Jadi kita pun i'tidal, iaitu kita berdiri tegak, dan i'tidal ini wajib padanya tamakninah. Wajib padanya tamakninah. Jadi apabila kita berdiri i'tidal, kita ingin pergi sujud. Kita ingin pergi sujud. Dan dalam kuliah yang lepas, baginda bertakbir untuk pergi ke sujud. Yang itu yang saya katakan takbir perpindahan rukun nama dia. Takbir perpindahan rukun, dan hukum takbir itu adalah sunat. Cuma ketika Nabi melafazkan takbir ini, baginda tidak mengangkat tangan. Maknanya daripada i'tidal nak sujud, Nabi tak Allahu Akbar. Maknanya tangan tidak diangkat. Sebaliknya hanya lidah melafazkan takbir yang dinamakan takbir perpindahan rukun tersebut. Jadi bila Nabi nak pergi ke sujud, jadi bagaimana kaifiat dan bagaimana tata caranya, ini disebut oleh Ibnul Qayyim, baginda meletakkan dua lutut baginda sebelum dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan asasnya hadirin dan hadirat, isu ini berlaku khilaf, berlaku perbezaan pandangan. Kerana itu kita mendapati sebahagian ulama memilih pandangan turun ataupun letakkan lutut dulu, baru tangan. Maknanya kita turun lutut dahulu ketika untuk sujud. Namun sebahagian ulama, mereka memilih pandangan meletakkan tangan dahulu. Maknanya diturunkan apa? Dua tangan dahulu, kemudian barulah meletakkan lututnya di tempat sujud. Cuma di sisi Ibnul Qayyim adalah meletakkan dua lutut terlebih dahulu. Dan sebenarnya inilah pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Summa yadaihi ba'dahuma, dan selepas baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua lutut Nabi, baginda pun meletakkan dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dua tangan baginda. Dan selepas daripada lutut dan tangan dari sudut turutan, summa jabhatahu wa anfah, maka baginda pun meletakkan jabhah, dan jabhah ini adalah dahi. Maknanya ketika sujud baginda meletakkan dahi di atas tempat sujud, wa anfahu, dan hidung baginda sallallahu alaihi wasallam. Anfun adalah hidung. Dan disebutkan di sini, hadza huwa as-sahihul ladzi rawahu Syarik an Asim bin Kulayb an abihi an Wa'il bin Hujur, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi wa lam yurwa fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ma yukhalifu dhalik. Terjemahannya hadirin dan hadirat. Kaifiat ini iaitu letak lutut dahulu, kemudian tangan, dan kemudiannya adalah dahi berserta hidung. Kaifiat ini adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan secara sahih daripada ulama hadis yang bernama Syarik, daripada Asim bin Kulayb, daripada bapanya, diambil daripada sahabat yang bernama Wa'il bin Hujur. Beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bersujud, baginda akan meletakkan, iaitu menurunkan dua lutut baginda dahulu sebelum dua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila baginda bangun, baginda akan mengangkat dua tangan baginda dahulu sebelum baginda ini mengangkat lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apabila nak turun sujud, lutut dulu kemudian tangan, dan apabila nak bangun daripada sujud, dua tangan dahulu diangkat kemudian barulah kedua-dua lutut. Dan menurut Ibnul Qayyim, walam yurwa fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ma yukhalifu dhalik. Dan tidak diriwayatkan berkenaan dengan perbuatan Nabi riwayat yang menyelisihi apa yang telah disebutkan. Maknanya riwayat yang datang adalah itulah sifatnya dan itulah kaifiatnya, hadirin dan hadirat. Sifat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala jabhatihi wa anfihi duna kauril imamah. Dan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sujud, baginda akan bersujud di atas dahi serta hidung Nabi, iaitu di atas dahi serta hidung baginda alaihi salatu wassalam. Dan ini bertepatan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda menyatakan alaihi salatu wassalam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Ala sab'ati a'zum, di atas 7 tulang. Dan 7 tulang tersebut, hadirin dan hadirat, Nabi menunjukkan kepada pertamanya jabhatuhu, dahi Nabi. Dan bila Nabi tunjukkan dahi, Nabi mengisyaratkan hidung dalam hadis. Walaupun Nabi tak sebut hidung, tetapi dahi dan hidung merujuk kepada satu tulang. Itulah isyarat yang disebut dalam hadis tersebut. Kerana Nabi mengisyaratkan bukan semata dahi, dahi berserta hidung. Ini termasuk satu anggota.
Dan baki lagi 6 tu adalah 2 tapak tangan. Dan 2 lutut. Dan hujung bagi jari jemari kaki yang 2 itu. Jadi 2 campur 2 campur 2 adalah 6. Dan campur dengan dahi tadi keseluruhannya sebanyak 7 anggota. Jadi itulah yang dimaksudkan aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota. Iaitu dahi berserta hidung, 2 tapak tangan, 2 lutut serta jari jemari kaki bagi kedua-dua kaki kanan dan kiri kita ini. Dan sebenarnya dalam perbahasan fiqh, hadirin dan hadirat yang saya hormati, sujud ni dia ada syarat dan dia ada kewajipan-kewajipan sujud. Pertama, kita maklum bahawasanya sujud adalah termasuk rukun di dalam salat. Ia rukun, iaitu termasuk dalam al-arkan al-fi'liyah, rukun fi'li di dalam salat, rukun perbuatan. Tapi tuan-tuan perasan atau tidak, setiap rukun dia pasti ada syarat. Untuk fiqh ni, dia bukan semata kita tahu rukun tu apa dia, tidak. Tapi kita kena juga mempelajari apakah dianya syarat bagi setiap rukun. Contoh, kita katakan berkenaan dengan, ni saya masuk sedikit perbahasan fiqh. Kita katakan tentang al-arkanu al-qawliyah, rukun-rukun qawli di dalam salat. Dan kita sebutkan sebelum ini bahawasanya rukun qawli dalam salat ni ada 5. Ada 5. Yang pertama sekali adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan yang keduanya adalah bacaan surah apa? Al-Fatihah. Yang ketiganya adalah tasyahud akhir. Yang keempatnya adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud akhir. Dan yang kelimanya at-taslimatul ula, ucapan salam yang pertama. Itu rukun. Tapi setiap rukun yang 5 ini dia ada syarat dia. Syarat adalah kewajipan-kewajipan bagi rukun tersebut. Jadi apakah syarat bagi rukun qauli dan apakah kewajipan bagi rukun qauli? Kita kata syarat dan kewajipannya ada 2. Iaitu yang pertamanya, rukun qauli ni wajib dibaca di lidah. Begitu. Ini kewajipan yang pertama. Itu syarat. Dalam erti kata, kalau dia tak baca di lidah tapi baca dalam hati, maka dia tak menepati syarat sah bagi rukun qauli. Nampak? Jadi contoh, dia tak bergerak pun bibir, lidahnya tak berkata apa, kemudian dia, apa dia? Orang tanya, Ji buat apa? Saya takbiratul ihram. Tak betul lah. Kerana takbiratul ihram wajib dilafazkan sebutan apa? Allahu Akbar. Itu syarat yang pertama. Dan bukan semata untuk takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, tasyahud akhir, selawat atas Nabi selepas tasyahud akhir, dan ucapan salam yang pertama, semuanya wajib dibaca di lidah dan tak boleh orang kata baca dalam hati. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah wajib didengari oleh telinga sendiri yang membaca. Ini yang kedua. Wajib didengari oleh telinga sendiri. Maknanya apabila kita melafazkan Allahu Akbar, telinga kita kena dengar. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampailah kepada ayat yang terakhir, iaitu Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dibaca di lidah, keduanya didengari oleh telinga sendiri. Tapi ada syarat, iaitu in kana sahihas sam'i la 'arida lahu. Sekiranya pendengarannya sihat. Dah kalau dia tak berapa dengar, nak buat macam mana? Yang ni diberikan kemaafan. Tapi kalau pendengarannya baik, dia wajib perdengarkan bacaan rukun qaulinya pada telinga dia sendiri. Bila disebut pada telinga dia sendiri, maknanya apa yang kita fahami daripada kenyataan tersebut? Maknanya telinga dia bukan telinga Tok Imam di depan. Ini kena jelas. Yang ni sampai baca, sampai Tok Imam pun dengar, akhirnya Tok Imam pun jadi terganggu. Mana satu aku nak dengar ni? Bacaan dia ke bacaan makmum di belakang? Dan satu lagi adalah, dia baca untuk dia sendiri yang dengar, bukannya jiran-jiran dia ataupun kawan-kawan lain yang berada di dalam saf. Dia sahaja.
Tetapi syarat dia tadi in kana sahihas sama', sekiranya pendengarannya sihat, la 'arida lahu, tidak ada sebarang penghalang, tidak ada yang menghalang untuk dia mendengar bacaan yang dia baca. Jadi ini noktah yang penting adalah setiap rukun ada syarat dia. Baik rukun qauli, baik rukun qalbi dan baik rukun fi'li dan sujud. Sujud adalah rukun qauli. Jadi dia ada syaratnya yang tersendiri dan disebutkan syarat dia ada banyak, sebahagian ulama kata 7 syarat dan sebahagian ulama kata lebih daripada itu. Tapi kita kata yang pertama sekali, syarat sujud yang pertama adalah mesti dahi kita terbuka semasa sujud. Tak boleh ada lapik. Itu makna dia. Tak boleh ada penghalang antara dahi dengan tempat sujud. Itu syarat yang pertama. Disebut dalam kitab-kitab fiqh kita ini. Antakuna jabhatahu maksyufah. Hendaklah dahinya itu maksyufah. Dan maksyufah ini tidak ditutup, tidak dihalang bahagian dahi tersebut. Okey, soalan yang baik daripada saudara Abu Talha kita. Dan inilah yang disebutkan di sini, hadirin dan hadirat. Nabi kita ini, saya nak sambung sedikit perbahasan dan dalam masa yang sama kita menjawab persoalan diajukan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala jabhatihi wa anfihi duna kauril imamah. Nabi SAW sujud di atas dahi Nabi, hidung Nabi, tanpa baginda sujud di atas lipatan serban. Itu. Kauril imamah ni adalah kalau kita pakai serban itu, dia jatuh di atas dahi kita dan Nabi sujud di atas itu. Dia kata Nabi tidak pernah sujud di atas kauril imamah, di atas lipatan serban yang dipakai di kepala Nabi SAW. Cuma dari sudut hukum fiqah, yang ni dia tak membahaskan hukum apa. Dia hanya nak bagi tahu yang Nabi tidak sujud di atas lipatan serban, itu sahaja. Tapi perbahasan fiqah, perbahasan hukum ni dia adalah perbahasan yang panjang. Maka di sinilah berlakunya, bagi menjawab persoalan tadi, di sinilah berlakunya perpandangan para ulama, adakah hukum kalau seseorang itu ataupun adakah dahi ini wajib dibuka. Begitu. Iaitu sampai kalau kita lapik tak boleh langsung dan memberi kesan kepada kesahihan salat di sini. Sebahagian ulama khilaf. Iaitu pandangan yang pertama, mereka katakan tidak ada masalah sekiranya berlapik pada bahagian dahi. Iaitu boleh jadi ditutupi dengan serban sebagaimana persoalan yang diajukan tadi. Jadi maknanya tidak ada masalah menurut pandangan tersebut. Cuma sebahagian ulama kata makruh. Sebahagian ulama cenderung kepada makruh dan kita kena ingat perkara makruh ia tidak membatalkan salat. Ini kita kena jelas ni. Perkara makruh ia tidak membatalkan salat. Dan yang ketiganya, hadirin dan hadirat, pandangan dalam mazhab yang mewajibkan atau mengatakan ia adalah syarat. Yang ni mereka kata tak boleh untuk ada lapik dan wajib untuk didedah dan dibuka bahagian dahi tersebut. Dan inilah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ini adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kena ingat, syarat ini dalam mazhab Syafi'i hanya ada pada dahi sahaja dan tidak pada 6 anggota yang lain. Macam mana? Dia memakai hukum yang sama. Bagi yang kata makruh, maka disunatkan bagi kita untuk menolak rambut-rambut kita yang jatuh menutupi dahi itu. Dan inilah dianya yang lebih dikatakan sebagai keluar daripada khilaf. Itu. Keluar daripada khilaf ni maknanya kita mengelakkan sesuatu daripada menutupi dahi kita ini semasa sujud. Itu keluar daripada khilaf. Dan sentiasalah keluar daripada khilaf tu dituntut dan berpahala berdasarkan kaedah al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf hukumnya sunat. Ini kaedah yang penting sebenarnya. Jadi sebab itu
dalam mazhab Syafi'i wajib didedah. Iaitu wajib dibuka bahagian dahi ini, dan apabila sujud tak boleh ada lapik. Ini dalam mazhab Syafi'i. Cuma saya dah sebutkan isu ni tidak berlaku ijma', sebaliknya berlaku padanya apa? Khilaf. Baik. Tetapi saya nak ulang balik apa yang saya sebut tadi. Yang syarat untuk didedah bagi keseluruhan 7 anggota sujud ni hanyalah dahi sahaja. Adapun 2 tangan kita tak apa berlapik, sebab tu tak ada isu semayang pakai glove. Pakai sarung tangan tak ada isu. Sama, lutut lagilah kita pakai seluar. Jadi kita pakai seluar, kita pakai jubah, kita pakai kain plekat, orang perempuan pakai jubah ataupun baju kurung dan seumpama, telekung. Dan begitu juga dengan 2 jari jemari kaki. Tak ada isu juga. Sebab tu kalau orang salat pakai stokin, tak ada masalah. Tapi hanya dalam mazhab Syafi'i, satu ni sahaja yang disyaratkan untuk maksyufah, terdedah atau dibuka dan tidak berlapik. Begitu. Ya. Okey. Kenapa tak boleh? Okey, sebenarnya isu tu, hadirin dan hadirat, soalannya bagi yang tak dengar, kita punya pakar bola sepak kita tanya soalan berkenaan dengan pakaian rida. Rida ni yang disebutannya rida, dal, iaitu yang dipakai di bahu kita ini dan dihamparkan di bahagian tempat sujud untuk dijadikan sejadah dan dikatakan sebagai membatalkan salat. Sebenarnya kenyataan tu tak tepat dan saya rasa mungkin yang dimaksudkan lain. Istilah yang disebut oleh para ulama berkait dengan sujud, kita tak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Yang tu yang betul. Tetapi kalaulah rida itu dia statik, kita letak sebagai tempat sujud, dia statik, apa beza dia dengan sejadah? Sejadah tidak bergerak dengan pergerakan kita, demikian rida pun tak bergerak dengan pergerakan kita. Hatta kalau kita salat dan kita hamparkan kain plekat pun tak bergerak dengan pergerakan kita. Tapi yang menjadi isunya yang disebut oleh para ulama ini adalah kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita ini. Dan ini juga yang dimaksudkan dengan serban besar itu tadi. Serban besar yang tutup kepala, tapi bila kita sujud di atas dia, kita bangun dia pun bangun dengan kita, kita turun dia pun turun dengan kita. Dan ini adalah pandangan mazhab Syafi'i. Ini termasuk dalam syarat-syarat sujud yang saya kata ada 7 tadi. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, memang disebutkan di situ, dahi kena terdedah, tak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita ini. Dan ni semua ada riwayat. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, kesemuanya ada riwayat bagi setiap satu syarat yang telah disebutkan sebentar tadi. Tapi kalau realiti dan praktikal, kalau kita sujud di atas ridak kita yang kita pakai itu, dalam arti kata ridak tu di bawah, bukan dipakai di kepala. Ridak tu di atas lantai, kita jadikan ia sebagai sejadah itu, ini tidak membatalkan salat. Ini tidak membatalkan salat. Baik. Dan itu perbahasan fiqh. Jadi poin di sini, hadirin dan hadirat, saya sebutkan sebentar tadi, bahawasanya ini antara beberapa syarat ketika sujud. Dan menurut Ibnul Qayyim, walam yasbut anhu sujudu ala kauril imamati fi hadisin sahihin wala hasan. Tidak sabit yang Nabi pernah sujud di atas lipatan serban Nabi, walau satu hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Tak sabit. Maknanya Nabi tak pernah sujud di atas lipatan serban yang baginda pakai. Maknanya sebaliknya, ketika Nabi sujud, sentiasalah dahi baginda ini terdedah. Maksyufah. Maksyufah ni terdedah. Iaitu tidak dilapik atau tidak ditutupi dengan sesuatu. Baik. Kemudian kita sambung hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alal ardi katsiran. Nabi ni tempat yang Nabi banyak bersujud adalah di atas al-ard. Apa makna ard? Biasa bumi. Tapi sujud, memang semua kita sujud atas bumi. Sebab tu terjemahan dia macam mana? Terjemahannya,
Kalau kita jadi penterjemah kitab, Nabi ni banyak bersujud atas bumi. Memang takkan nak sujud di langit pula. Ataupun takkan nak sujud di planet Marikh pula. Mestilah sujud di bumi. Tapi alal ardi di situ adalah merujuk kepada tanah tu. Terjemahan dia adalah tanah. Iaitu tidak adalah kapet, tidak adalah sejadah, tidak adalah lantai, tidak adalah tile atau marble atau mama, begitu. Tetapi pure tanah, maksudnya sujud atas tanah. Dahulu bukan ada macam kita zaman sekarang ini. Ada lantai, ada simen dan seumpama, tidak pada zaman dahulu. Jadi kebanyakan solat Nabi, Nabi sujud di atas tanah. Ini menunjukkan kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi ini dibangkitkan dan dikurniakan beberapa ciri istimewa yang tidak diberikan pada mana-mana Nabi yang lain. Iaitu antaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk aku ni masjid tu, saya minta maaf, dijadikan untuk aku, kata Nabi, al-ard, tanah bumi ni keseluruhannya adalah masjidan, tempat sujud. Iaitu tempat sujud di situ merujuk kepada tempat salat. Itu. Sebab itu kita tak boleh nak terjemah literal masjid tempat sujud, tapi kita terjemah masjid sebagai tempat salat. Begitu. Dan ini adalah terjemahan yang tepat. Terjemahan yang tepat. Jadi dijadikan untuk aku ni, tanah bumi semuanya adalah tempat salat wa tahuran. Dan tanah bumi ni adalah suci hukum dia. Sebab itu kita kena tahu bahawasanya ejen atau alat penyuci ada dua. Yang pertama air dan yang kedua apa? Tanah. Itu ingat. Yang pertama air, yang kedua tanah. Dan ini dalil dia, ini sandarannya, hadis sahih, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi kalaulah kita nampak tempat tu walaupun tanah atas rumput ataupun pure tanah, boleh tak kita solat di situ? Jawapannya boleh. Walaupun orang kata kotor, kata begitu. Tetapi dari sudut perbahasan adalah boleh, bukanlah wajib. Boleh. Sebab kita ni penting adalah salat. Sebab kadang-kadang sebahagian kita ni dia kata, susahlah nak jumpa tempat salat. Selagi tak jumpa R&R, selagi tu dia tak sembahyang. Contoh. Selagi tak jumpa surau, selagi tu dia tak salat. Seolah dia ingat, tapi kalau ini berbeza dengan situasi masa pengalaman saya belajar di negara Arab. Kalau masa saya belajar dahulu, orang Arab ni budaya dia, di mana-mana tempat dia berada, dia boleh sembahyang. Dia membesarkan salat di mana sahaja. Sebab negara dia bukan ada R&R pun. Jaranglah kalau kita jumpa, kalau tempat yang saya belajar dahulu di Jordan, tak ada pun R&R macam kita punya ni. Nak kata ada musalla ke surau ke. Jadi dia tidak ada. Jadi atas faktor tu kita tengok mereka ni kebanyakan salat di tepi-tepi jalan. Tambah-tambah pemilik-pemilik kedai yang meniaga tu, mereka salat di kawasan tu. Boleh jadi dalam kedai sempit, jadi salat di tepi tu, tapi adalah sejadah. Cuma di mana pun salat, kerana apa? Tanah yang suci. Dia kita kata beginilah. Kalau orang kita kata kotor, mungkin kotor. Tetapi kotor bukan bermakna najis. Itu kena jelas. Bukanlah semestinya kotor itu najis. Kalau macam contoh, kita masuk ke dalam rumah kawan kita. Kawan kita tu, dalam bilik dia kita kata, Syekh nak tumpang salat kejap, boleh tak? Dia kata, boleh. Kata, silalah masuk bilik. Tapi kita masuk bilik dia, kita tengok Allah kotornya, kata. Atas lantai dia penuh kain pelekat situ satu, kain pelekat sini. Ada baju dia yang kotor, habis kotor. Dah ada macam-macam, botol air lah yang dah kosong, kesan makanan sikit. Semua ni kotor betul. Tapi adakah ia najis? Ia tidak najis. Boleh tak salat di situ? Jawapannya boleh. Baik. Sebenarnya yang najis adalah arak dan tidak botol. Yang tu kita kena jelas sedikit. Tambahan, kalau macam contoh, yang najis pada arak adalah zat arak itu sendiri.
Jadi kita katakan, kalaulah kita salat di tempat yang ada botol arak di situ. Asalnya bukan kita tahu pun, tapi kita tengok ada. Maka yang ni tidak ada masalah. Dan dia tak memberi kesan kepada kesahihan salat tersebut. Jadi itulah kerana yang najis tu adalah pada arak. Dan kecuali arak tu kena pada badan, yang tu masalah. Ataupun arak tu sendiri kena pada tempat salat, iaitu tempat kita sujud tu ada kesan arak. Air tu tumpah. Ataupun ia kena pada pakaian kita ini. Maka semua ini dia memberi kesan kepada kesahihan salat. Kerana arak adalah najis. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ijtanibur rijsa min berkenaan dengan arak tersebut, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu, kata Allah. Okey. Okey, soalan itu merujuk kepada minum ke apa? Ke untuk isu najis? Okey, untuk yang isu najis ni merujuk kepada arak sahaja. Sebab itu, perbahasan berkenaan dengan alkohol, hadirin dan hadirat. Perbahasan berkenaan dengan alkohol. Dahulu pada zaman PKP, walaupun sekarang ni pun taklah bermakna PKP dah habis. Sebelum kita masuk ke masjid dan surau, kita ni dituntut untuk sanitize tangan kita dahulu. Menggunakan hand sanitizer itu. Dan hand sanitizer itu diperbuat daripada alkohol. Jadi ia kena pada tangan kita. Cuma inilah yang dikhawatiri, adakah kalau kita ini memakai alkohol di dalam salat, ia membawa kesan kepada salat atas alasan alkohol najis dan arak ada alkohol? Baik. Jadi di sinilah kita berhajat kepada fatwa. Di sini kita berhajat kepada fatwa. Maka yang difatwakan kepada kita ini, hadirin dan hadirat, adalah apa? Arak yang dianggap sebagai najis hanyalah arak yang digunakan dalam, saya minta maaf, alkohol yang dianggap sebagai najis hanyalah alkohol yang digunakan dalam pembuatan arak sahaja. Adapun alkohol yang digunakan untuk hand sanitizer, ia tak dianggap sebagai najis. Alkohol yang digunakan sebagai minyak wangi, maka ia tak dianggap sebagai najis. Begitu. Tapi ini adalah pada alkohol, dan pada, kalau contoh yang soalan eti awal tadi adalah berkenaan dengan arak itu sendiri. Tapi ini botol. Jadi iaitu botol ni kita pegang, satu isu yang lain dari sudut membawa, tapi kita pegang botol arak itu bukan najis. Kerana botol tu bukan najis. Arak yang di dalamnya adalah najis. Jadi itu yang maknanya kita tak boleh sujud di tempat yang bernajis. Itu poin dia. Tapi hukum asal semua tempat adalah apa? Adalah suci. Ini hukum asal. Bagi semua tempat adalah suci. Sebab itu yang saya bahas panjang lebar di Facebook saya dahulu dan di Twitter saya. Berkenaan dengan isu yang orang duk pertikai, isu sejadah punya cara lipatan tu. Kalau tuan-tuan perasan, cara lipat sejadah tu rupanya dah tak boleh pula lipat daripada bawah ke atas, daripada kaki ke kepala, tak boleh begitu. Dia kata tak ada adab dan tak ada akhlak. Satu. Tapi cara yang betul bagaimana? Cara yang betul adalah kita lipat daripada kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Begitu sejadah. Saya tak tahu daripada mana datang pahaman ni. Ataupun atas justifikasi apa pun saya tidak tahu. Dia sebab apabila saya kongsikan hal ini, saya dapat banyak respon daripada yang membaca. Dia kata, Ustaz, terima kasih ketengahkan isu ni. Sebab baru ni saya solat dalam surau mall, dia kata. Dan saya lipat sejadah saya daripada kaki ke atas tu, daripada bawah ke atas. Dia kata saya ditegur oleh jemaah yang lain dalam mall tu. Dia kata, dek, tak boleh buat macam ni, tak beradab. La ilaha illallah. Jadi tak beradab. Orang kata dari sudut apa? Dari sudut apa? Dia kata, dia kata sebab tak beradabnya
sebab dari sudut tempat kaki bertembung dengan tempat kepala. Allahu Akbar. Lain macam pahaman orang kita ni. Lain macam. Dan sebahagian yang kita nampak ada sedikitlah justifikasi, mereka kata isunya adalah isu hygiene, isu kebersihan dan isu kebersihan, isu hygiene. Tapi hadirin dan hadirat, kita pun sama hari ni kita masuk masjid tu, kita jalan nak masuk saf tu, kita pijak kaki kita tu kosong je. Bukanlah setiap kali kita pijak ke atas sejadah masjid tu kita pakai, orang kata lapik dengan tisu ke atau bekas selipar ke, tidak. Kaki kosong. Dari tempat-tempat kita duk pijak tu lah sehari kita solat sunat dekat situ, orang duk belakang semayang masbuk yang lewat makan semayang. Tak ada isu apa pun. Tak ada apa isu. Tiba-tiba tah mana pula datang ada isu. Jadi ini cara lipatan ni, dia adalah bab ibadat ke bab dunia? Dia bab dunia. Dan kita kena ingat, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal bagi setiap sesuatu dalam urusan dunia adalah harus, adalah mubah, iaitu harus. Tapi asya' ni kata guru saya dahulu, mestilah asya' nafi'ah, bukan asya' darrah. Asya' nafi'ah ni sesuatu yang dia bukan memberi mudarat, tapi dia adalah dalam bab keduniaan yang tak ada apa benda. Tapi kalau hukum asal bagi perkara-perkara yang memberi mudarat adalah haram. Ini kata guru saya dalam mensyarahkan kaedah fiqh al-aslu fil asya'il ibahah. Dia kata al-asya' di sini mesti al-asya'un nafi'ah dan bukannya al-asya'ud darrah. Sebab kalau tidak, ada orang dia akan kata isu rokok. Rokok ni bab dunia ke bab ibadat? Merokok ni bab dunia, takkan bab ibadat pula. Jadi bila dia kata rokok ni bab dunia, dia bagi dalil. Dia kata al-aslu fil asya' ibahah. Hukum asal bagi setiap sesuatu dalam urusan dunia adalah harus. Jadi merokok hukumnya harus. Oh, hebat usul fiqh ustaz ni. Contoh. Tapi tu kena jelas kaedah ni, dia tengok asya' tu asya' kategori mana? Nafi'ah ke darrah? Kalau memberi mudarat, kata guru saya adalah tahrim. Hukum asal bagi perkara-perkara dunia yang memberi mudarat adalah haram juga. Yang ni kena jelas. Kaedah-kaedah fiqh yang diajarkan. Tapi itu bagi menjawab persoalan-persoalan, maka kita katakan bila bab dunia, bab lipat sejadah ni, hukum dia adalah mubah. Dan kita katakan dalam hukum fiqh taklifi ni ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Wajib dan sunat ni suruh buat. Makruh dan haram ni suruh tinggal. Dan harus ni agama bagi pilihan. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Sama juga isu lipat sejadah ni. Maknanya nak lipat macam mana pun tak apalah. Orang dulu dia cara lipat dia, dilipat jadi bentuk orang bersujud. Lepas tu dia rakam video. Tu dulu pun ceritalah 10-15 tahun lepas. Jadi orang kita tengok pun kata, Masya Allah, sejadah bersujud. Kita bila lagi? Allah, kita dengar pun jadi macam takut kita dengar. Padahal dia yang buat sejadah tersujud. Tapi itu pun dari sudut hukum tak adalah haram. Maknanya terpulanglah nak lipat macam mana, nak lipat begitu ke lipat begini. Jadi tak timbul isu. Sebab kita katakan hukum asalnya tanah ni adalah suci. Tanah adalah suci. Kalau tanah yang di luar tu pun suci, sejadah yang di dalam, apatah lagi. Nampak? Kita boleh fikir itu. Jadi atas faktor itu, saya tidak setuju dengan kenyataan itu dan tak sesuai kita nak kata sebagai tidak beradab dan seumpamanya. Baik. Dan kita sambung sedikit, dan kadang-kala Nabi SAW wa 'alal ma'i wat-tin. Nabi juga salat ataupun sujud di atas, orang kata, air dan juga tanah. Maknanya air yang bercampur dengan tanah di atas lecah kesan-kesan hujan yang turun. Kerana dahulu masjid dia bukan ada bumbung sama macam kita pada hari ni. Kita kalau turun hujan sekarang, saya boleh ajar elok . Tak ada basah apa pun baju saya kalau hujan turun sekarang ni. Sebab kita ada bumbung bangunan. Dan binaan kita ada bumbung. Tapi kalau dahulu, dia punya bumbung adalah pelepah-pelepah, pokok, kurma, tamar dan sekian, maka itu memungkinkan untuk dimasuki air. Jadi Nabi salat di atas tanah, itulah yang kita katakan ada sedikit air-air dan Nabi bersujud di atas itu. Yang itu pun pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wa 'alal khumratil muttakhadhati min khusin nakhal, dan Nabi juga pernah sujud di atas daun-daun pelepah kurma ni. Daun-daun pelepah kurma ni dia ada pelepah, dan setiap pelepah tu dia ada daun-daun dia.
Jadi daun-daun tersebut diikat dan orang kata apa istilah dia? Diikat dan ditenun, seolah-olah tenunan, diikat dan dibentuk sehingga dia dijadikan sebagai tempat sujud. Dijadikan sebagai tempat sujud. Supaya adalah benda kita nak bersujud di atas dia, maknanya benda itu boleh menjadi lapik kepada tanah. Gitu makna dia. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wa 'alal farwatil madbughah, dan antaranya lagi Nabi pernah sujud di atas kulit haiwan yang berbulu yang telah disamak. Kulit haiwan yang telah disamak. Al-farwah. Al-farwah ni kulit haiwan berbulu. Tetapi al-madbughah ni daripada perkataan orang kata apa? Yang ayyuma ihabun, dalam hadis tu ayyuma ihabun dubigha faqat tahur, kata Nabi SAW. Mana-mana kulit haiwan yang telah disamak, sesungguhnya kulit itu adalah apa? Suci. Ayyuma ihabun dubigha faqat tuhir, kata Nabi SAW. Setiap kulit haiwan yang telah disamak, maka ia adalah suci. Jadi disebutkan hadirin dan hadirat, al-farwa al-madbughah, Nabi jadikan kulit haiwan yang telah disamak sebagai tempat apa? Nabi bersujud di atas tu. Sebab tu pada hari ni kita ada kapet, sebab tu kita ada sejadah, sebab tu kita ada macam-macam. Semua ni tak ada masalah. Jadi jangan pula kata pula hukum sujud di atas sejadah bid'ah pula. Allah. Jangan kata begitu. Sebab ini semua ada sandaran-sandarannya daripada fi'il Nabi SAW. Jadi kena jelas dalam hal ni. Okey. Wa kana alaihi salatu wassalam iza sajada makkana jabhatahu wa anfahu minal ard. Nabi SAW apabila baginda sujud, baginda akan menekap dahi dan juga hidungnya ke tanah. Menekap ni maknanya bagi kena betul lah. Makkana. Makkana ni menetapkan atau menekapkan. Dahi Nabi SAW dan juga hidung kena kepada tempat sujud. Minal ard. Wa nahha yadaihi an jambaihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjarakkan dua tangan Nabi daripada lambung Nabi SAW. Lambung ni bahagian ni. Bahagian kanan atau bahagian kiri kita ni lambung nama dia. Jadi Nabi menjarakkan tangan. Jadi maknanya ketika sujud, Nabi bukan macam ni. Macam bukan Nabi merapatkan. Tapi Nabi menaha. Naha ni menjauhkan atau menjarakkan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa jafa bihima, dan apabila dikatakan jafa bihima ni, Nabi meluaskan. Nabi meluaskan depaan ataupun pembukaan tangan Nabi ketika Nabi SAW sujud. Hatta yura bayadu ibtaihi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dapat dilihatnya dua putihnya ataupun dilihatnya putih dua ketiak Nabi SAW. Sampai ke tahap begitu. Maknanya punya Nabi depakan dan luaskan tangan Nabi sehingga dilihat putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Walau sya'at bahamatun wa hiya syatus saghiratu an tamurra tahtahuma lamarrat. Kalaulah ada seekor haiwan yang kecil dan ia merujuk contohnya kepada seekor kambing, anak kambing yang kecil. Kalau nak lalu di bawah badan Nabi ketika Nabi sedang sujud, lamarrat. Nescaya dia boleh melepasinya. Menunjukkan apa? Luasnya Nabi dalam Nabi bersujud, maknanya Nabi menjarakkan dengan begitu luas. Tetapi hadirin dan hadirat, di sini hadis dan di satu lagi pihak adalah fiqh. Kalau dalam solat berjamaah kita buat begitu, macam mana? Masing-masing semuanya menjarakkan. Dan inilah kita kata pentingnya kita gabungkan kefahaman fiqh dan hadis. Bahawasanya kalau dalam salat berjamaah, tidaklah pula kita untuk menjadikan sampai kambing-kambing boleh lalu bawah kita. Sehingga dia akan menyebabkan boleh jadi ketidakselesaan pada jemaah yang lain daripada sikap kita terlalu nak meluaskan dan nak membesarkan kita punya depaan tangan itu. Tapi sebaliknya macam biasa pun tak apa. Selama mana tidaklah terlalu sempit dan kepit. Begitu. Tapi kita buat dengan kadar yang biasa supaya tidak memberi kesan kepada jemaah yang lain.
Dan kalau orang tengok Nabi pada waktu itu, adalah atas faktor Nabi ni imam. Imam mana ada siapa sebelah dia. Betul tak? Jadi kalau dia depakan atau dia luaskan tangannya pun, dia tidak mengganggu jemaah yang lain. Wa kana yada'u yadaihi hazwa mankibaihi wa udhunaihi. Dan ketika Nabi sujud, tangan Nabi letak kat mana? Maka memanglah di atas tanah atau di atas lantai atau di atas tempat sujud. Cumanya selari dengan bahu dan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sujud tu, tangan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam selari dengan bahu dan dua telinga. Iaitu bahu dan dua telinga. Wa fi sahihi Muslimin 'anil Bara'i annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam kitab Sahih Muslim daripada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Al-Bara' bin Azib, baginda alaihi salatu wasallam menyatakan, iza sajadta fada' kaffaika warfa' mirfaqaika. Apabila kamu bersujud, hendaklah kamu meletakkan dua pergelangan tangan kamu, iaitu dua tapak tangan kamu. Ini yang lebih tepat terjemahan. Kaf ni tapak tangan. Warfa' mirfaqaika, dan angkatlah kamu punya siku. Maknanya ketika sujud, angkat siku dan letak dua tangan, iaitu dua tapak tangan. Dan disebutkan di sini, dia selari dengan bahu. Mankibai ini bahu. Dan uzunaih ini adalah merujuk kepada apa? Merujuk kepada dua telinga, hadirin dan hadirat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tadilu fi sujudih. Dan ketika Nabi sujud, badan Nabi itu adalah menegak. Maknanya bukanlah bengkok ke apa ke, bongkok tidak. Tapi sujud tu sujud menegak. Sujud yang lurus, itu makna dia. Sujud yang i'tidal ni lurus. Macam kita sami Allahu liman hamidah, kita i'tidal. I'tidal tu kita dalam keadaan berdiri apa? Lurus. Jadi wa kana ya'tadilu fi sujudihi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sujud, badan Nabi, postur belakang Nabi itu dalam keadaan yang melurus ataupun lurus. Wa yastaqbilu bi atrafi asabi' rijlaihi al-qiblata, dan kita kata tadi antara anggota sujud yang tujuh adalah jari jemari apa? Kaki. Jari jemari kaki. Jadi dalam petunjuk Nabi ketika sujud, jari jemari Nabi kaki, jari jemari kaki Nabi SAW menghadap ke arah kiblat. Maksudnya Nabi tak sujud dalam keadaan jari menegak begini, tapi jari Nabi menghadap ke arah kiblat. Jadi ditekankan supaya jari jemari menghadap ke arah kiblat. Itulah dikatakan sebab di sini sebagai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa yastaqbilu, baginda menghadapkan bi atrafi, dengan hujung jari jemari kaki Nabi al-qiblata, ke arah kiblat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffaihi wa asabi'ahu, dan Nabi SAW melebarkan ataupun meluaskan tapak tangan Nabi dan juga jari jemari Nabi. Maknanya tidak macam ni. Tidak macam orang bersanding ataupun pengantin tu, tapi jari jemari ketika sujud tu maknanya dilapangkan. Basata. Begitu. Dibuka luas. Wala yufarriju bainahuma. Maknanya Nabi tidak yufarrij. Yufarrij ni Nabi tidak menyempitkan. Wala yaqbiduha, dan Nabi tidak menggenggam pula tangan jari jemari Nabi ketika Nabi sujud. Nabi tak wala yaqbiduha. Yaqbiduha ni genggam. Tapi Nabi buka, dan ia ada ruang-ruang antara jari jemari itu, antara satu jari ke jari yang lain. Wa fi sahih Ibn Hibban, dalam kitab Sahih Ibn Hibban, dan Sahih Ibn Hibban ni adalah merujuk kepada kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Dan beliau mensyaratkan sahih, cuma tidaklah mencapai kepada tahapan seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ah. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang lebih tepatnya hadirin dan hadirat terjemahannya, Nabi SAW basata kaffaihi wa asabi'ahu ni adalah meletakkan sahaja. Dia tidaklah macam yang saya kata merenggangkan tadi, tapi dengan kadar yang letakkan di atas tempat sujud itu. Dan disebutkan di sini ketika Nabi sujud, Nabi macam tidak terlalu jauh menjarangkan atau menjarakkan jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana
sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Nabi SAW membaca ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa amara bihi, dan Nabi memerintahkan supaya orang melakukan atau membaca bacaan tersebut ketika apa? Ketika sujud. Apa maknanya di sini? Nabi membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, dan Nabi memerintahkan supaya orang membaca bacaan tersebut ketika sujud. Begitu. Maknanya kita pun disunatkan ataupun diperintahkan untuk membaca ketika sujud kita subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Dan inilah berdalilkan dengan hadis yang sahih, apabila turunnya sabbihisma rabbikal a'la, ayat yang pertama daripada surah Al-A'la itu, Nabi SAW mengatakan, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah zikir tersebut, iaitu tasbih subhana rabbiyal a'la tu, pada sujud-sujud kamu. Pada sujud-sujud kamu. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat, kita tahu yang sujud ni dia ada banyak pecahan, betul atau tidak? Ada sujud yang merupakan sujud salat. Sujud salat. Dan sujud salat ni adalah merujuk kepada salat fardu, salat sunat. Dalam salat fardu ada sujud, dan dalam salat sunat pun ada sujud. Dan sujud ini adalah rukun dan hukumnya adalah wajib. Sujud salat. Dan yang kedua, selain daripada sujud salat, kita ada sujud sahwi, betul tak? Kita ada sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini adalah sunat. Dan ia disunatkan kepada mereka yang meninggalkan sunat ab'ad di dalam salat. Sebagai contoh, sunat ab'ad ini adalah seperti doa kunut. Baik kunut subuh ataupun kunut dalam salat witir pada pertengahan yang kedua atau separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Kalau tinggal kunut tersebut, kita disunatkan untuk sujud sahwi. Dan selain daripada kunut, iaitu pada subuh, salat subuh, dan juga pada salat witir pada baki ataupun separuh yang kedua Ramadan, adalah bacaan tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal. Dan dahulu saya pernah sebut yang tasyahud ni dia mesti merangkumi 4 benda. Yang pertamanya tahiyat kepada Allah. Yang kita baca at-tahiyyatu lillah tu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Yang keduanya adalah salam kepada Nabi. Dan yang ketiganya adalah salam kepada kita dan orang yang beriman. Dan yang keempatnya adalah 2 kalimah syahadah. Jadi sebab itu kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu namanya tasyahud. Itu namanya tahiyat. Jadi bacaan ni kalau kita tak baca, kita disunatkan untuk sujud sahwi jika meninggalkannya. Dan yang ketiga, selain daripada tasyahud awal, adalah duduk tahiyat awal tu sendiri. Perbuatan tu. Duduk tu. Hukum dia adalah sunat. Ia termasuk dalam sunat ab'ad. Sepatutnya dia ni pada rakaat yang kedua, dia bangun daripada sujud yang kedua, dia kena duduk tahiyat awal. Tapi dia terus bangun rakaat yang ketiga. Jadi bila dia terus bangun kepada rakaat yang ketiga, dan dia telah berdiri tegak, tak perlulah untuk dia patah balik pula. Sebab apa tak perlu patah balik? Sebab yang tahiyat awal ni bukan wajib pun. Dia bukan rukun. Dia adalah sunat dan dia termasuk dalam sunat ab'ad. Jadi dia kekal sahaja berdiri. Tapi kalau barulah berdiri tak sempat bertegak lagi, dia teringat, dia boleh duduk. Tapi kalau dah berdiri tegak, tak boleh duduk. Ini berbeza dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir, kalau dia bangun rakaat yang kelima, nak buat apa? Tunggu rakaat kelima, duduk lah. Tengok, dia beza tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni kalau kita bangun pada rakaat yang kelima, dah berdiri tegak sekalipun, kena patah balik duduk. Sebab tahiyat akhir adalah apa? Sunat ke rukun? Dia rukun. Jadi bila rukun, kena buat. Jadi kena patah balik, kena duduk balik. Tetapi disunatkan untuk sujud sahwi selepas selesai tasyahud akhir itu dan sebelum kita memberi salam. Itu sujud sahwi. Dan selain daripada sujud sahwi, kita ada sujud syukur. Kita ada sujud syukur.
Dan sujud syukur ini juga hukum dia sunat, dan ia disunatkan kepada kita ni apabila kita mendapat dua perkara ataupun apabila berlakunya dua perkara kepada kita. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam kitabnya Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Apa dia kata Al-Khatib rahmatullah alaih? Dia kata kita sujud syukur pertama sekali apabila kita mendapat nikmat, dan yang kedua kita sujud syukur apabila kita selamat daripada mudarat. Begitu. Pertama kita dapat nikmat. Yang kedua kita selamat daripada mudarat. Tadinya hampir-hampir nak aksiden, na'udzubillah. Tapi bila kita selamat, tengok tak ada apa. Kalau ada kebakaran di satu-satu kawasan, rumah kita terbakar tu betul, na'udzubillah. Tetapi kita selamat. Maknanya kita masih hidup. Maka kita sujud syukur. Jadi sujud syukur ni apabila dapat nikmat, contohnya ada orang dia dapat bonus. Bonus pula 3 bulan gaji. Allahu Akbar. Takkan seronok gitu? 3 bulan gaji. Jadi kita pun sujud syukur kepada Allah. Ataupun dia dapat bayi, dia gembira. Ataupun dia dapat berita gembira. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata alaihi amrun surur au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Nabi SAW apabila datang kepada baginda berita yang menggembirakan atau baginda diberi khabar gembira, kharra sajidan syakiran lillah. Baginda akan segera menyungkur sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, sujud apa? Sujud syukur. Dan yang keempatnya adalah sujud tilawah. Dalam nama lainnya adalah sujud sajadah. Sujud apa? Sujud tilawah atau sujud sajadah. Dan sujud sajadah ini juga disunatkan kepada kita untuk melakukannya apabila kita membaca ayat. Kita membaca ayat-ayat sajadah atau kita mendengar ayat-ayat sajadah. Macam dalam salat subuh pada hari Jumaat kan. Kalau imam baca surah As-Sajadah dan dia sujud sajadah, kita baca ke sujud sajadah tu, ayat tu? Kita tak baca, kita dengar. Tapi kita ikut imam. Baik. Jadi dalam waktu itu, kita pun disunatkan untuk sujud sajadah. Dan baik di dalam salat, baik di luar salat, kalau kita baca ayat-ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Cuma apa yang cuba saya sampaikan daripada perbahasan ni? Bila Nabi SAW kata, ij'aluha fi sujudikum, jadikan tasbih subhana rabbiyal a'la itu ketika sujud kamu, maka boleh kalau kita ni tak hafal sujud sahwi itu, kita baca subhana rabbiyal a'la dalam sujud sahwi. Boleh untuk kita ketika sujud syukur, baca subhana rabbiyal a'la dalam sujud syukur. Dan ketika sujud tilawah, sujud sajadah, boleh bagi kita untuk membaca subhana rabbiyal a'la. Kerana apa? Kerana itulah nas daripada Nabi SAW. Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan semua ni dalam sujud-sujud kamu. Iaitu tasbih subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Dan yang kita katakan tadi, yang wajib adalah satu sahaja, iaitu sujud salat sebagai rukun. Tapi bacaan zikir dalam keempat-empat sujud ni, hukumnya adalah sunat. Dan cukup untuk kita mendapat pahala sunat tasbih ketika sujud dengan sekali subhana rabbiyal a'la sahaja. Itu pun dah cukup. Mana kalau kita baca subhana rabbiyal a'la sahaja pun, kita dah dapat pahala apa? Pahala sunat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata, orang kata adnal kamal, serendah-rendah kesempurnaan adalah sebanyak 3 kali. Serendah-rendah kesempurnaan bagi tasbih ketika rakaat dan ketika sujud adalah sebanyak 3 kali. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih ke, ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi dalam riwayat di sini tidak ada perkataan wa bihamdih. Ingat, dalam riwayat yang kita sebutkan tidak ada perkataan wa bihamdih. Tapi wa bihamdih tu dalam riwayat yang lain. Sebahagian ulama hadis kata itu adalah mudrash, iaitu tambahan pada matan, tambahan pada matan. Dan mereka kata, sebahagian ulama hadis mereka kata pertambahan tu tidak sahih. Ini sebahagian ulama hadis. Yang sahihnya adalah subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Begitu. Dan yang berikutnya sebelum kita tutup hadirin dan hadirat,
Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam ataupun wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Antara bacaan Nabi ketika sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci kamu ya Allah, wahai Tuhan kami, dan segala puji bagimu, ya Allah, kau ampunkanlah aku. Tengok. Dan ini siapa riwayat? Aisyah. Dan Aisyah memberitahu kepada kita bahawasanya antara zikir yang paling banyak Nabi baca ketika rakaat dan ketika sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Yang keempat, yang berikutnya hadirin dan hadirat, yang ketiga. Wa kana yaqulu, dan Nabi SAW membaca ketika sujud, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Dan ini juga kita telah sebut dalam kuliah kita yang lepas. Apakah yang dimaksudkan dengan malaikah dan apakah yang dimaksudkan dengan ruh. Wa kana yaqul, dan antara yang Nabi baca ketika sujud adalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci kamu, segala puji bagimu, tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan terakhir, wa kana yaqul Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ini Nabi baca ketika sujud. Antara bacaan Nabi ketika sujud dan yang lebih tepatnya adalah iaitu merujuk kepada sujud dalam solat tahajud. Itu lebih tepat. Sujud dalam salat tahajud. Dan ini adalah juga diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah, yang mana Aisyah kata suatu malam, aku ini mencari Nabi dalam keadaan Nabi sudah tidak ada di sebelah aku. Lalu dia pun mencari Nabi dan dia dapati Nabi pada waktu itu sedang sujud. Dan kata Sayyidah Aisyah, Nabi pada waktu itu sedang membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Terjemahannya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan redamu daripada murkamu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, aku mohon perlindungan dengan sifat pemaafmu daripada hukuman dan siksaanmu. Wa a'udzu bika minka, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada dirimu sendiri. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau adalah sebagaimana yang engkau sendiri memuji dirimu. Jadi kita puji Allah dengan apa yang Allah sendiri puji diri dia. Kerana kita nak hitung pujian kepada Allah tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu. Kemudian hadirin dan hadirat, daripada hadis tersebut, faedah yang kita boleh lihat adalah apa? Walaupun bacaan ketika sujud ni hukum dia apa? Zikir ketika rakaat, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk antara dua sujud, hukum dia adalah sunat. Ia tidak wajib. Bahkan ia termasuk dalam sunat hay'ah. Tetapi apabila Aisyah kata aku mendengar Rasulullah membaca ketika sujud, maknanya bacaan yang sunat pun dibaca dengan bacaan lidah, bukan bacaan dalam hati. Itu yang dipahami. Dan ini yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Syarat untuk kita membaca zikir-zikir dalam salat, baik zikir tu wajib ke, baik zikir tu sunat. Yang wajib ni seperti rukun qauli yang 5 tu, dan yang sunat ni yang selain daripada itulah. Iaitu bacaan surah selepas Fatihah, bacaan ketika rakaat, bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, bacaan duduk antara dua sujud, doa iftitah dan zikir-zikir yang lain, semuanya dibaca di lidah. Yang ni kata Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Jadi kena baca di lidah. Sebab tengok Nabi pun bila Nabi baca ketika sujud, Aisyah boleh dengar bacaan dan dia boleh riwayatkan kepada kita, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik, sehinggalah selesai. Dan antara bacaan Nabi ketika sujud adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ini antara bacaan Nabi ketika sujud. Dan boleh kita hafal. Allahumma laka sajadtu.
Ya Allah, kepadamu aku bersujud. Wa bika amantu, denganmu aku beriman. Walaka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Sebahagian riwayat tambah bihaulihi wa quwwatihi, tapi tak disebutkan dalam riwayat ni. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi, telah sujud wajahku, mukaku. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, ataupun telah sujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya dan membentukkan wajahku dan memberikan adanya pendengaran pada wajahku dan penglihatan pada wajahku. Tabarakallah, maha berkat Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Dialah sebaik-baik pencipta. Dan ini diriwayat oleh Al-Imam Muslim juga dalam Sahih Muslim. Dan selain daripada itu, antara doa Nabi ketika sujud atau zikir Nabi ketika sujud, Allahumma ghfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrah. Hadis sahih juga, riwayat Imam Muslim. Maknanya Nabi mempelbagaikan zikir ketika sujud. Tapi kita daripada sekolah tadika dulu, sampai umur 70 pun, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Dia tak salah. Cuma kita rugi kerana kita tak memperbanyakkan amalan yang sahih daripada Nabi SAW. Padahal, setiap zikir yang sahih yang sampai kepada kita, kita kena cuba buat walaupun sekali. Supaya kita jadi dari kalangan ahli kepada perbuatan tersebut. Supaya kita tergolong dalam kalangan ahli bagi perbuatan tersebut. Jadi kita kena ingat, semua ibadat ni, baik hukum dia sunat sekalipun, kita kena buat seumur hidup kita sekurang-kurangnya sekali. Sekiranya kita dah tahu. Macam puasa Isnin Khamis, kena buat juga dalam hidup. Sekali, walaupun bukan tiap-tiap minggu. Macam puasa Ashura, walaupun dia wujud setahun sekali, walaupun kita pernah buat, tapi kena buat juga sekurang-kurangnya sekali. Begitulah Ashura ke, Arafah ke, Tasu'ah ke, puasa 6 Syawal ke, dan seumpamanya, kita kena usaha buat. Supaya kita ni dicatat oleh Allah, tergolong dalam kalangan ahli bagi perbuatan dan ibadah tersebut. Ya. Macam mana? Sujud ke apa? Oh, untuk bacaan ni. Semuanya adalah bacaan sujud, tak kira tempat. Apa tu? Okey. Apa yang kadar sekali? Okey, baru saya jelas soalan. Saya minta maaf sebab saya tak apa dengar. Tak apa dengar, satu dah mengantuk pun satu lagi. Jangan ingat orang kata pendengar je mengantuk, penceramah pun mengantuk juga. Jadi, untuk menjawab persoalan puan tadi adalah, bila kita kata sujud di atas tanah itu, adakah perlu juga dalam seolah-olah sekali dalam hidup kita ni, kita sujud di atas tanah? Kita kata beginilah tuan-tuan. Sujud di atas tanah itu, dia tidaklah disuruh. Dia berbeza dengan zikir yang disuruh. Begitu. Cuma sujud di atas tanah tu kita adalah pada perbahasan boleh dan tidak boleh itu tadi. Iaitu perbahasan dari sudut memang Nabi SAW sujud di atas tanah. Tapi bukanlah Nabi seolah-olah memberikan isyarat ataupun tuntutan kepada kita, kalian hendaklah bersujud di atas tanah. Macam tu. Tidak ada riwayat yang macam tu. Kamu hendaklah sujud di atas tanah. Cuma Nabi yang sampai kepada kita adalah riwayat yang menunjukkan keseluruhan tanah bumi ini adalah tempat solat dan suci dan bersih. Maka boleh untuk kita bersujud. Tapi poin yang cuba saya sampaikan, maknanya semua sunnah Nabi yang ada arahan dan perintah daripada Nabi, itu maksud saya. Maknanya zikir-zikir yang Nabi baca dan amalan-amalan yang Nabi SAW buat, begitu. Jadi itulah yang dirujuk kerana ada yang mana yang bersifat arahan. Yang bersifat arahan, yang itulah yang kita katakan kena buat juga. Macam puasa ke, zikir ke, bacaan Quran ke, sekian dan sekian. Dan apatah lagi dengan lafaz-lafaz yang kita telah pelajari. Macam sekurang-kurangnya kalau kita boleh hafal. Tapi ia tidaklah wajib. Tetapi sekiranya kita boleh menghafal. Macam ni tadi. Allahumma ghafirli dhambi kullahu. Ya Allah, kau ampunkan seluruh dosaku. Diqqahu wa jillahu. Dosa yang kecil, dosa yang besar. Wa awwalahu wa akhirah. Yang awal dan yang akhir. Wa sirrahu wa alaniyatah. Yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Dalam ni, wa alaniyatahu wa sirrah. Dan ini riwayat standard begitu.
Hadis kadang ada riwayat dia datang berbeza-beza. Dalam riwayat ni alaniyata wa sirrah, dalam sebahagian riwayat lain wa sirrahu wa alaniyatah. Tak salah untuk kita baca yang mana-mana satu pun, kedua-duanya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam isu Rabbana lakal hamdu, nak baca Rabbana lakal hamdu ke nak Rabbana walakal hamdu? Jadi dua-duanya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, antara zikir Nabi ketika sujud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'al li nura. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita tengok hadis ni pun kadang sebahagian besar kita tak pernah dengar. Tapi riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang kita katakan hadirin dan hadirat. Kadang-kadang orang kita ni duduk pergi cari hadis dhaif lah, hadis palsu lah. Hadis sahih pun tak habis lagi nak beramal. Begitu. Ini kita kena jelas. Saya kena sebut juga. Kita kata, Syekh, awak nak beramal. Syekh, tak apalah hadis ni dhaif. Bahkan sebahagian hadis palsu pun. Kata apa salahnya kan? Kita kata, ya akhi, kita kata hadis sahih pun kita tak habis amalkan lagi. Contohnya, awak baca tak ni, bacaan ni? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, kau jadikan cahaya pada jantung hatiku. Wa fi sam'i nura, cahaya pada pendengaran aku. Wa fi basari nura, cahaya pada penglihatan aku. Wa an yamini nura, kanan aku ada cahaya, kiri aku ada cahaya, atas aku cahaya, bawah aku cahaya. Depan aku cahaya, belakang aku cahaya, atas aku cahaya, bawah aku cahaya. Dan kau jadikanlah untuk aku cahaya. Didengar cahaya-cahaya ni, tiba-tiba top Nur Muhammad pula. La ilaha illallah, contoh kita kata. Padahal lain yang orang cerita, lain yang dia nak tekankan. Kadang-kadang kita terlalu pergi kepada, orang kata kosmetik. Itu kosmetik je. Itu adalah sampingan dan luaran. Tapi yang Nabi nak doa ni, makna cahaya ni adalah, kita tengok peranan cahaya ni merujuk kepada bimbingan dan panduan daripada Allah. Itu makna cahaya yang sebenar. Bimbingan dan panduan daripada Allah. Maknanya biar Allah bimbing hati kita ini, dan Allah bimbing pendengaran dan penglihatan kita ini. Sebab cahaya hanya diberikan kepada orang yang beramal. Dan setiap yang beramal, Allah Ta'ala akan bimbing dia. Yang ni amat benar. Cahaya hanya diberikan kepada orang yang beramal, iaitu bantuan dan pertolongan Allah hanya diberikan kepada orang yang beramal. Tengok hadis berkenaan dengan bacaan surah Kahfi. Sebab saya ni semuanya saya ambil daripada kepahaman terhadap nas-nas. Kita ambil contoh hadis baca surah Kahfi. Nabi kata apa? Man qara'a surat al-Kahfi yawmal jum'ah. Siapa baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat. Kan ada riwayat yang dua, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Akan diterangkan dirinya, cahaya antara dirinya dengan Baitullahil Atiq, dengan Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Diterangkan cahaya yang seluas jaraknya antara diri dia dengan Kaabah. Dan sebahagian, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Akan diterangkan cahaya antara dirinya dengan dua Jumaat. Dengan dua apa? Jumaat. Jadi itu jarak. Mana Jumaat minggu ni dengan Jumaat minggu depan. Jadi apa makna cahaya itu? Cahaya itu dapat bila dia baca surah Kahfi, betul tak? Bila dia baca surah Kahfi, dia dapat cahaya. Dan kaitkan dengan satu hadis lagi. Apa makna cahaya di situ? Cahaya di situ sebenarnya merujuk kepada pertolongan Allah, bantuan Allah, bimbingan Allah dan juga petunjuk daripada Allah. Berdalilkan hadis sahih firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Allah kata, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi, yang menyakiti waliku, aku isytihar perang dengan diri dia, kata Allah. Kemudian, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada perkara yang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengannya yang lebih aku suka berbanding ibadah yang aku fardukan. Maknanya kita ni kalau nak dekatkan diri dengan Allah,
Yang paling Allah suka ni bila kita buat ibadah fardu. Solat fardu, puasa fardu, zakat yang wajib. Yang tu yang paling Allah suka. Itu yang pertama. Dan Allah kata apa? وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Sentiasalah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sehingga aku sayang kepada dia. Apa contoh ibadah sunat? Baca surah Kahfi tadi. Tu ibadah sunat pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Hatta uhibbah, sehingga aku sayang dia, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu, dan bila aku sayang je pada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Fa idza ista'adzani la u'idhannahu wa idza sa'alani la u'tiyannahu. Dan bila aku sayang kepada seseorang, Allah ni kata, aku akan membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Maknanya Allah akan memandu. Itulah dianya cahaya. Kita dapat panduan daripada Allah. Itulah dianya cahaya. Macam kita berjalan tengah malam, bawa kereta, tapi tak pasang lampu. Nampak tak jalan? Tak nampak jalan. Bawa motor tengah malam pula pukul 3 pagi, jalan pula ke jalan kampung baru lah. Jadi tengok mungkin tak ada lampu. Jadi kita pun tutup lampu. Ataupun tak pasang lampu. Tak nampak jalan. Sedar-sedar langgar kambing seekor. Mujurlah kambing, jangan orang. Jadi sebab tak nampak. Tapi bila ada lampu, lampu tu cahaya, dan cahaya itulah yang membimbing jalan kita, barulah nampak jalan. Itu Allah kata, kalau aku sayang seorang hamba-Ku, maka aku pendengaran dia, aku penglihatan dia, aku tangan dia, aku kaki dia. Nanti orang salah faham, takkan Allah jadi tangan kita? Bukan. Allah membimbing pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, supaya sentiasa mengarah ke tempat-tempat kebaikan. Macam mana nak dapat pertolongan Allah dan kasih sayang Allah? Dua benda. Yang pertama, jaga ibadah wajib. Yang kedua, banyakkan ibadah sunat. Dapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini doa Nabi SAW ketika sujud. Selesai perbahasan tersebut, hadirin dan hadirat, kerana saya tak nak sebut yang terakhir, kerana dah banyak kali dah saya sebut. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.